Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang teori kepimpinan pertukaran pemimpin ahli. Ini adalah senarai ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada 10 orang. Teori pertukaran pemimpin ahli, juga dikenali sebagai teori leader-member exchange, adalah teori dalam bidang kepimpinan yang menekankan hubungan antara pemimpin dan ahli kumpulan kerja. Teori ini menyatakan bahawa hubungan yang baik antara ketua dan ahli kumpulan boleh mempengaruhi prestasi individu, kepuasan kerja dan kejayaan keseluruhan kumpulan. Menurut teori pertukaran pemimpin ahli, pemimpin cenderung untuk membentuk hubungan yang berbeza dengan ahli kumpulan kerja mereka, bergantung pada beberapa banyak nilai yang mereka letakkan pada pemimpin. Teori pertukaran pemimpin ahli mempunyai dua jenis pertukaran, iaitu pertukaran tinggi in-group dan pertukaran rendah out-group. Adalah ciri-ciri model untuk teori kepimpinan pertukaran pemimpin ahli. Ciri pertama, teori ini mempunyai pertukaran dua hala, dan itu teori ini merupakan pertukaran berasaskan minat, dan teori ini mempunyai perbezaan hubungan. Teori ini juga mempunyai pertukaran sosial. Teori ini juga mempunyai dinamik pertukaran, dan teori ini juga mempunyai kesan ke atas prestasi. Berikut merupakan respons berkaitan isu kepimpinan. Isu kepimpinan, organisasi kami memilih pusat tuisyen. Pengarah atau pengurusan pusat tuisyen lebih cenderung untuk bekerjasama hanya dengan guru-guru tuisyen yang mempunyai rekod prestasi pelajar yang baik. Pelajar dipengaruhi adalah guru-guru pusat tuisyen. Kaedah mempengaruhi: pengarah dan pengurusan pusat tuisyen perlu sentiasa berkomunikasi dan bekerjasama dengan semua guru tuisyen. Dan cara menentukan gerak kerja adalah mengenal pasti objektif dan visi pusat tuisyen, memantau dan menilai setiap gerak kerja guru-guru, dan melakukan pembahagian tugas yang lebih efektif. Bagaimanakah untuk menangani isu berkaitan sumber manusia? Yang pertama adalah menggalakkan komunikasi terbuka. Yang kedua adalah membina persekitaran yang positif. Dan yang ketiga adalah menganjurkan aktiviti team building. Seterusnya, untuk menangani isu sumber dalaman, yang pertama ialah menyediakan latihan dan pembangunan. Yang kedua adalah menubuhkan program mentor atau pembimbingan. Yang terakhir, bagaimanakah untuk menangani isu sumber luaran? Yang pertama adalah dengan menganjurkan program komuniti. Yang kedua adalah dengan menghadiri acara dan persidangan industri. Seterusnya, tanggungjawab sosial. Dalam organisasi, pusat tuisyen, hubungan yang baik antara pemilik atau pengarah dengan ahli organisasi dapat memberi impak yang positif kepada produktiviti, motivasi dan kepuasan bekerja. Walaupun teori pertukaran pemimpin ahli LMX mampu memberikan beberapa faedah, terdapat juga beberapa isu yang kerap kali muncul di dalam sesebuah organisasi. Yang pertama, ketidakadilan dan favoritisme. Dalam organisasi pusat tuisyen, hal sedemikian berlaku ketika pemilik atau pengarah menunjukkan kecenderungan atau perhatian yang tidak seimbang, seperti memberikan lebih banyak jam kerja kepada beberapa individu, penghargaan atau insentif tanpa mempertimbangkan sumbangan dan hak ahli yang lain, atau sikap tidak ambil peduli. Yang kedua, suasana perbualan dan komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam mewujudkan suasana yang sihat. Pelbagai permasalahan wujud apabila pemimpin di mana dalam konteks pusat tuisyen, pengarah gagal memberikan arahan yang jelas, maklum balas atau sokongan kepada ahlinya yang menyebabkan berlaku kebingungan, salah faham serta ketidakpuasan. Yang ketiga adalah kurang kuasa pemerkasaan individu dan autonomi. Terdapat isu di mana pengarah terlalu bersikap mengongkong, mengarah dan sewenangnya membuat keputusan bagi pihak orang lain, sehingga menyebabkan ahli organisasi tersebut berasa ditindas. Baiklah, sesuai dengan syariat agama dalam Islam, pemimpin mempunyai peranan yang penting dan dihormati oleh masyarakat serta mampu memimpin dengan bijaksana, adil dan tanggungjawab. Seiring dengan teori pertukaran pemimpin ahli LMX, iaitu pemimpin sebagai tokoh yang berpengaruh dan memiliki kuasa. Islam juga menekankan keprihatinan pemimpin terhadap anggota masyarakat dengan menerapkan nilai keprihatinan ini dengan kelompoknya.
Begitu juga dengan teori LMX yang menyuruh pemimpin untuk menunjukkan keprihatinan dan empati untuk membangun hubungan yang kuat dan kepercayaan. Prinsip keadilan dan ketulusan sangat penting dalam Islam. Penerapan nilai ini dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang baik. Dalam teori LMX, keadilan dan ketulusan merupakan faktor utama terhadap kepuasan dan komitmen kelompok dalam organisasi. Seterusnya, tambah baik sistem organisasi. Pengarah pusat tuisyen perlulah menambah baik sistem organisasi untuk meningkatkan prestasi pusat tuisyen. Sebagai contoh, pengarah pusat tuisyen boleh mewujudkan jawatan baru di dalam organisasi seperti kerani atau pengurus kewangan. Organisasi pusat tuisyen dapat berjalan dengan lebih cepat dan teratur. Mereka membantu menguruskan tugas pentadbiran yang kompleks supaya kaki tangan lain iaitu guru-guru boleh memberikan sepenuh tumpuan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran sepanjang kelas tuisyen diadakan. Penjanaan sumber ekonomi. Pusat tuisyen merupakan sebuah perniagaan yang berteraskan pendidikan yang menyediakan pendidikan tambahan kepada pelajar-pelajar yang sederhana dan lemah. Walaupun ianya sebuah pusat tuisyen tetapi ia juga merupakan sebuah perniagaan yang perlu membayar cukai perniagaan. Jadi, pengarah pusat tuisyen tersebut bertanggungjawab dalam menjelaskan cukai perniagaan tersebut pada setiap tahun. Daripada cukai perniagaan ini, ia dapat memberikan sedikit sebanyak sumbangan kepada sumber ekonomi negara. Seterusnya, tambah baik kerja berpasukan. Pengarah hendaklah memantau dan mengarahkan setiap ahli di pusat tuisyen untuk terus bersama-sama bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar-pelajar. Pengarah juga perlu memberikan sokongan dan galakan kepada ahli-ahli organisasi supaya bersama-sama memberikan sumbangan idea-idea yang kreatif dan berinovatif dalam memajukan pusat tuisyen. Penambahbaikan kerja berpasukan ini dapat membantu memajukan dan memperkembangkan pusat tuisyen supaya lebih ramai lagi yang akan mengenali pusat tuisyen. Selanjutnya, tambah baik pentadbiran dan pengurusan. Pengarah pusat tuisyen perlu mewujudkan sistem pendaftaran pelajar yang cekap dan mudah untuk mengurus data pelajar seperti maklumat peribadi, pencapaian akademik dan sebagainya. Sistem ini boleh membantu meningkatkan keselamatan data serta mudahkan penyimpanan rekod dan memastikan kecekapan dalam pengurusan pelajar. Pengarah juga perlu pastikan susunan jadual dan pengurusan kelas berada dalam keadaan yang baik untuk mengoptimumkan penggunaan masa dan ruang. Mengambil respon ibu bapa dan pelajar dapat memastikan pentadbiran dan pengurusan pusat tuisyen berlandaskan syariat Islam terjamin. Dengan ini, ianya dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk menguatkan sistem pentadbiran pengurusan dalam pusat tuisyen. Cadangan penyelesaian isu dikaitkan dengan maqasid syariah. Hifzuddin, menjaga agama, menyediakan program khusus yang bertujuan untuk mengajarkan etika dan moral Islam kepada pelajar. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesopanan, tanggungjawab dan saling menghormati pusat tuisyen dapat membantu pelajar membangunkan karakter yang baik dan menjaga peribadi yang taat kepada agama. Pelajar tidak hanya berkembang secara intelektual tetapi juga secara spiritual. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Pendidik dapat menggunakan metod pengajaran yang efektif dan berasaskan nilai-nilai Islam. Kurikulum dapat diintegrasikan dengan ajaran agama dan etika Islam. Pendidik harus memiliki kecekapan dan integriti yang tinggi serta memberikan perhatian penuh kepada keperluan pendidikan dan perkembangan pelajar. Hifzul Aqli, menjaga akal. Pusat tuisyen fokus pada pengembangan potensi intelektual pelajar, menyediakan program pendidikan yang melibatkan pemikiran kritis, analitik dan kreatif. Kurikulum harus dirancang untuk merangsang kecerdasan pelajar dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang pelbagai disiplin ilmu. Hifzul Mal, menjaga harta. Organisasi pusat tuisyen harus mempraktikkan kesejahteraan dan keamanan pelajar, menciptakan suasana belajar yang aman dan harmoni, melindungi pelajar dari pergaduhan atau kekerasan, serta memastikan nisbah guru pelajar yang memadai untuk memenuhi keperluan individu pelajar secara lebih efektif. Hifzun Nasab, menjaga keturunan. Pusat tuisyen harus memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua pelajar tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau suku, sesuai dengan maqasid syariah dalam memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Sekian, terima kasih dari kami kumpulan 3. Orang Aceh sedang sembahyang hari Jumaat tengah hari. Pergilah kasih, pergilah sayang, pandai-pandai menjaga diri.